بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Khabbab radhiyallahu anhu qala: Hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabtaghi wajh Allah wa wajaba ajruna 'ala Allah, faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an, wa minhum Mus'ab ibn Umair qutila yawma Uhud falam najid syai'an nukaffinuhu fihi illa namirah kunna iza ghattayna biha ra'sah kharajat rijlahu fa iza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suh. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu biha فنجعل على رجليه من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, kata dia, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabtaghi wajh Allah. Kata Khabbab, kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kami tidak lain melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan sahabat dulu yang kata sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak macam kita lah. Sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka yang mereka nak keredaan Allah. Tu aja. Dia tak ada lain. Kita hari ni buat kerja dakwah pun nak dunia. Kita hari ni. Sahabat Nabi dulu tak. Bukan kata buat kerja dakwah, sanggup mati kerana Allah. Satu tahap yang susah untuk kebanyakan orang hari ini nak capai. Kata Khabbab radhiyallahu anhu, dia kata kami dulu bila Nabi ajak hijrah, kami hijrah. Tidak ada niat lain melainkan nabtaghi wajh Allah. Kami nak keredaan Allah aja. Wa wajaba ajruna 'ala Allah. Dan alhamdulillah kami dapat pahala di sisi Allah dan kami dapat habuan dunia. Kata Khabbab, bila Nabi ajak kami hijrah dan alhamdulillah dapat dua-dua.
Akhirat pun kami dapat. Pasal Nabi bagi tahu kata kami dapat. Dunia pun kami dapat. Bila kami hijrah daripada Mekah ke Madinah, tiba-tiba Madinah menjanjikan habuan dunia yang lebih daripada masa duduk di Mekah. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'ah, kata Khabbab. Dia kata, tapi ada daripada kalangan kami ni yang tak dan rasa habuan dunia. Tak dan. Yang hijrah sama dengan Nabi ni, ada yang panjang umur dan rasa apabila Islam memerintah, kemakmuran ada di Madinah dan dapat mencari rezeki dengan seluahnya. Tapi ada di kalangan para sahabat Nabi yang ikut hijrah sama dengan Nabi, bila sampai di Madinah, tak ada lama meninggal. Jadi tak ada nak rasa. Nikmat Islam memerintah negeri itu tak ada rasa. Jadi habuan dunia tak ada dapat. Kata Khabbab, ada sahabat yang macam tu. Minhum Mus'ab bin Umair. Di kalangan hak tak ada nak rasa nikmat dunia ini ialah Mus'ab bin Umair. Dia kata, qutila yawma Uhud. Pasal dia ditakdirkan Allah terbunuh syahid ketika perang Uhud. Tak dan. Islam tak dan nak bertapak kuat di Madinah. Dia ditakdirkan Allah meninggal di dalam perang Uhud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Mus'ab ni siapa? Kalau sahabat-sahabat Nabi cuba mensifatkan Mus'ab ini sebagai satu orang sahabat yang bergigi jarang. Mus'ab ni bila dia bercakap, orang boleh nampak kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi dia. Nak abang bijak dia tu. Cakap dia tu orang dengar, orang tahu ini orang bijak. Dia tak merapu, dia tak melalut, dia tak merepek. Dia bercakap tu, benda dia bercakap ni benda orang nak kutip semua. 100 patah dia bercakap, 100 patah orang boleh kutip. Dia satu orang sahabat Nabi yang sebelum dia masuk Islam, dia anak orang kaya di Mekah. Mus'ab bin Umair mempunyai mak dan mempunyai bapa yang kaya raya di Mekah. Mereka orang menyaga. Dan dia ni semasa duduk di Mekah, bukan saja dia anak orang kaya, bahkan dia anak orang kaya yang bergaya. Mus'ab bin Umair, masa sebelum masuk Islam, masa duduk di Mekah, masa dia ada mak bapak yang kaya raya, dia terkenal sebagai satu orang yang suka berpakaian elok. Dia terkenal sebagai satu orang yang suka memakai pakaian yang mahal-mahal. Dia satu orang yang terkenal di Mekah sebagai satu orang yang sentiasa kelihatan kemas. Mus'ab bin Umair, kalau kita nak kata, dia ni anakku Sazali. Nak apa, dapat semua. Tidak ada benda yang Mus'ab teringin yang mak pak dia tak bagi. Apa juga benda yang dia teringin, yang dia ada sebut, kata dia mau, mak dia akan pastikan dia dapat. Macam tu Mus'ab bin Umair. Sayang mak dia kepada dia ni tidak ada bandingnya. Tapi bila Mus'ab bin Umair masuk Islam, mak dia frustrated. Mak dia ni cukup kecewa. Mak dia ni, aku beranak ke hang, aku bela hang, aku bagi kasih sayang dekat hang, aku limpahkan segala kemewahan kepada hang. Ini yang hang balas dekat aku. Hang pergi ikut Muhammad, hang pergi ikut agama baru, hang tinggal di segala benda yang menjadi pegangan, yang menjadi anutan, yang menjadi keluarga kita selama ni. Mak dia kata, aku tidak pernah jangka satu anak yang aku susah payah mengandung, aku lahirkan dia, aku bela dia, aku bagi kasih sayang dekat dia, aku bagi segala-gala dekat dia, tiba-tiba hari ni sanggup buat benda ni, benda yang sangat mengecewakan aku. Maka mak dia ni buat macam-macam. Mak dia ni buat macam-macam benda. Nak supaya Mus'ab bin Umair keluar daripada Islam. Balik ke agama asal.
Seperti mana mak dia buat macam-macam untuk nak pastikan dia keluar daripada Islam, balik ke agama asal, demikian juga Mus'ab bin Umair, dia pun buat macam-macam nak bagi mak dia jadi Islam. Dia jadi macam tu. Tindakan dia yang tak tahu kecewa, tindakan dia yang tidak pernah berputus asa nak supaya mak dia masuk Islam ni, menambahkan lagi benci dan marah mak dia pada Islam. Dia buat semua tak kena. Dia buat lagu mana pun mak dia tak suka. Bahkan mak dia ni duk develop rasa benci kepada Islam. Dia kata Islam, agama yang anak aku ikut ni, sampai macam ni sekali. Anak aku daripada satu orang yang dengar cakap, pergi jadi ketegak sampai macam ni. Segala usaha Mus'ab bin Umair untuk nak bawa mak dia masuk Islam itu membawa kepada lebih kemarahan dan lebih kebencian mak dia pada Islam. Sehingga kan satu hari mak dia hantar adik dia nama Ar-Rum, adik Mus'ab bin Umair. Dia hantar dengan tujuan supaya dia boleh pergi pujuk Mus'ab ni dengan cara halus, ajak Mus'ab ni balik ke agama asal dan balik ke pangkuan keluarga. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Ar-Rum, adik dia, masuk Islam. Cerita Mus'ab ni dahsyat. Hebatnya Mus'ab ni apa dia? Dia termasuk dalam kumpulan sahabat yang disuruh oleh Nabi berhijrah ke Habsyah. Hijrah pertama sebelum hijrah ke Yathrib ataupun Madinah ialah Habsyah. Dia duduk dalam kumpulan tu. Balik daripada tu, dia dah jadi total change. Jadi satu perubahan yang cukup besar kepada Mus'ab bin Umair. Bila dia balik daripada hijrah ke Habsyah, dia balik semula ke Madinah, dia dah total change. Dia jadi satu orang yang zahid. Dia zuhud. Dia tak mau dunia. Bahkan dia tak heran, dia tak kisah dengan tekanan kafir Quraisy yang duk bagi dekat dia. Dia tak kisah dengan benda tu. Ketahanan diri dia cukup hebat. Nabi SAW pilih dia untuk dihantar ke Yathrib. Lepas balik pada Habsyah, Nabi pilih dia untuk dihantar ke Yathrib untuk nak berdakwah kepada penduduk Yathrib. Yathrib ni Madinah. Nama sebelum menjadi Madinah. Yathrib. Hantar dia pergi ke sana untuk dia berdakwah dan memperkenalkan Islam kepada penduduk Yathrib. Mus'ab dipilih oleh Nabi. Mana hebat dia ni. Bila sampai di sana, dia buat kerja macam jemaah tabligh buat hari ni. Dia pergi daripada pintu rumah ke pintu rumah. Dia pergi daripada pintu rumah ke pintu rumah. Dia pergi daripada pintu rumah ke pintu rumah. Mengajak orang kepada Islam. Hak terima-terima, hak cemuh-cemuh, dia terima semua benda tu. Hasilnya selepas setahun, 12 orang penduduk Yathrib masuk Islam. Mai ke Madinah ni nak jumpa Nabi dan berlakulah yang kata perjanjian Aqabah pertama. 12 orang penduduk Yathrib mai jumpa Nabi, bai'ah, janji kepada Nabi, kami akan jadi orang Islam dan kami akan membawa Islam di bumi Yathrib. Tahun kedua, 70 orang mai. Maka jadilah perjanjian Aqabah yang kedua. Janji di depan Nabi, kata kami masuk Islam dan kami akan mempertahankan Islam dan memperkembangkan lagi Islam di Yathrib. Semua ni bermula daripada Mus'ab bin Umair pergi berdakwah dekat dia. Dan apa yang Mus'ab pergi buat di Yathrib membawa kepada berlaku perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, membuka laluan kepada Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini jasa dia, Mus'ab bin Umair, yang Nabi tak boleh lupa dia. Bila berlaku perang Uhud, Mus'ab bin Umair dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi pemegang bendera Islam. Hebat. Nak Nabi pilih ni, nak boleh ke Nabi pilih untuk pegang bendera ni, makna ini orang tested, dah diuji. Dia bawa bendera, dia masuk di dalam perang Uhud, musuh do attack dia. Mereka akan jatuhkan orang yang pegang bendera ni supaya bendera tu jatuh atas tanah.
Bendera ni penting tuan-tuan. Itu sebab apabila negara dengan negara bermusuh, orang bakar bendera, orang pijak bendera. Sebab itu kemuliaan kita. Itu maruah kita. Bendera yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair ini menjadi fokus kepada musuh. Dia tetak tangan kanan dia, putih. Bendera nak jatuh, dia tangkap dengan tangan kiri. Mus'ab bin Umair. Dia tetak tangan kiri dia. Bendera tu nak jatuh dengan tangan yang kudung tinggal lengan ni. Dia peluk bendera tu. Hebatnya yang kata Mus'ab bin Umair ini. Bila nampak keadaan jadi macam tu, adik dia yang kata Ar-Rum, yang tadi ni pergi pujuk dia, yang kemudian yang masuk Islam tu, bila tengok, dia terpa pergi, dia tangkap bendera tu. Dia meraung ni, bila abang dia mati ni, dia meraung, satu lembah Uhud tu dengar. Mus'ab bin Umair telah mencatat satu jasa, satu pengorbanan yang cukup hebat di dalam sejarah Islam. Mus'ab akhirnya membuktikan demi Islam dia sanggup buat apa sahaja. Ini hadis yang kita baca ni cerita pasal dia. Khabbab bin Al-Arat kata apa? Kami hijrah dengan Nabi tidak ada niat lain melainkan nak mencari keredaan Allah. Di kalangan kami yang hijrah sama dengan Nabi, yang sampai di Madinah ni, ada yang dan rasa hasil daripada perjuangan itu. Kami dapat pahala akhirat dan kami dan rasa senang dunia. Tapi dia kata ada di kalangan kami tak dan. Dia hanya dapat pahala akhirat, tak dan nak rasa senang dunia. Di antara orang yang tak dan ni, dia kata ialah Mus'ab bin Umair. Pasal apa? Qutila yawma Uhud. Pasal dia ditakdirkan Allah gugur di dalam perang Uhud. Falam najid syai'an nukaffinuhu fihi. Khabbab kata kesiannya kepada Mus'ab ini. Pasal apa? Pasal bila dia syahid di dalam medan Uhud, kain nak kapan tak ada. Nuh yang asal daripada orang senang kaya tadi ni. Yang asal daripada anak orang yang senang lenang, sehingga kan menjadi kebiasaan dia pakai baju elok-elok dan mahal-mahal, yang apabila dia masuk Islam dia pergi jadi susah, berakhir dengan mati dia kain kapan tak ada. Illa namirah, kata Khabbab bin Al-Arat, yang ada kain untuk nak buat kapan dia ni namirah. Namirah ni dalam bahasa Arab maksud dia rimau. Kan kita dekat dengan Mina tu dia ada masjid Namirah. Namirah. Rimau belang. Kain ni bila dia kata kain Namirah ni maksudnya kain jaluk-jaluk. Jaluk macam rimau tu. Kain Namirah dia panggil. Kain dia buat selendang, buat apa tu yang berjaluk-jaluk ni dipanggil kain Namirah. Dia kata Mus'ab tak ada apa nak buat kapan dia melainkan selai kain dia duk bubuh hati bau dia ni, kain jaluk-jaluk. Kain Namirah. Kunna iza ghattayna biha ra'sah kharajat rijlahu. Bila kami guna kain tu tutup muka dia, nampak kaki dia. Kain tu tak cukup nak buat kapan dia. Fa iza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suh. Tarik tutup kaki, kepala pula tak boleh tutup. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها. Nabi bila tengok macam tu, Nabi kata kain tu tutup kepala. فَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرْ. Nabi kata pergi ambil daun. Idkhir ni nama sejenis pokok. Pergi ambil daun pokok idkhir, tutup bahagian kaki dia. Macam tu jadi dekat dia. Wa minna man aina'at lahu thamaratuh. Khabbab kata di kalangan kami yang hijrah sama dengan Nabi ni, ada yang dan rasa buah-buah yang ghanum. Aina'at ni maksudnya ghanum. Kan kita baca cerita panglima jahat Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kita pernah cerita pasal dia ni. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia ni panglima perang jahat. Bila dia masuk satu negeri, dia pergi tawan negeri itu, ucapan dia yang masyhur, dia sebut benda ni lah. Dia kata, inni ra'aitu ru'usan qad aina'at. Dia sebut.
Aku nampak ada banyak kepala yang ranum-ranum. Dia kata. Maksud dia apa? Dia nak pancung. Aina'at. Ranum maksud dia. Dan hadis ni dia kata, wa minna man aina'at lahu thamaratuh. Di kalangan kami yang ikut Nabi hijrah ke Madinah ni, ada yang dan makan buah ranum. Maksudnya apa? Panjang umur, Madinah sudah jadi makmur di bawah pemerintahan Islam, kehidupan sudah senang lenang, itu buah ranum yang dapat dimakan ketika di Madinah. Fahuwa yahdibuha, kata Khabbab, kami boleh yahdibuha ni sentak macam nak kait buah tu. Kami boleh sentak, boleh kait buah-buah yang ranum itu. Dan abang kata, sahabat-sahabat yang ikut Nabi berhijrah ini, ada yang dan rasa kesenangan dunia. Akhirat sudah dapat, dunia pun dapat. Tapi ada yang tidak sempat rasa dunia, mereka hanya dapat pahala akhirat. Di antara orang yang macam tu ialah Mus'ab bin Umair. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad an abihi radhiyallahu anhu qala, utiya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu yawman bit-ta'ami. فقال عبد الرحمن قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Daripada Sa'ad anak kepada Abdurrahman bin Auf. Dia kata, utiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yawman bit-ta'ami. Dia kata satu hari orang buat mai hidangan makanan istimewa kepada bapa dia, Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Dia kaya, dia cukup kaya, dia kaya menyaga. Dan terkenal sebagai satu orang funder dalam perkembangan Islam. Duit dia habis untuk Islam ni tak tahu berapa banyak. Dia pandai generate duit, pandai bagi banyak duit yang dia ada dengan jalan menyaga. Duit yang banyak tu Islam. Abdurrahman bin Auf. Satu hari dibawa mai di depan dia satu hidangan yang istimewa, makanan. Faqala Abdurrahman, dia bila ramai mai letak hidangan istimewa ni, dia kata qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Dia tengok-tengok makanan, dia teringat kat Mus'ab. Dia kata Mus'ab bin Umair, dia kata terbunuh dan syahid, sedangkan dia khairan minni, dia ni jauh lebih baik pada aku. Nak banding aku ni Abdurrahman bin Auf, dia kata nak banding aku ni dengan Mus'ab, bukan bandingan. Tu sahabat. Kita hari ni kita rasa kita lebih. Kita ni, saya ustaz. Saya cakap, saya nak condemn ustaz lain. Pasal apa? Pasal saya perasan saya lebih. Maka saya condemn orang lain. Orang yang suka menghina, orang yang suka merendah-rendahkan orang lain adalah orang yang perasan dia lebih. Yang benda ini tidak ada. Tidak ada berlaku di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Nabi ini, mereka rasa orang lain hebat. Mereka tak hebat. Walhal, sahabat-sahabat Nabi inilah manusia paling hebat. Tapi dia tak rasa dia hebat. Dia rasa orang lain lagi hebat. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, kalau baca hadis pasal dia, betapa hebatnya dia ni. Tiba-tiba satu hari orang mai letak satu hidangan yang cukup istimewa depan dia, dia teringat kepada Mus'ab. Dia kata Mus'ab bin Umair terbunuh. Wa kana khairan minni. Sedangkan dia
Jauh lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Tiba-tiba Mus'ab bin Umair mati. Dia kata, kain nak kapan pun tak ada. Melainkan sehelai burdah. Selendang hak dia duk bawa tu sahaja yang ada. Ni, dia duk rasa ni aku hebat sangat dah ni. Hebat tang mana aku ni? Kalau banding dengan Mus'ab bin Umair yang sangat hebat itu. Dia kata. Bukan asal miskin, asal kaya-raya. Tinggal kekayaan untuk Islam. Kalau dia pada asal miskin, susah apa, tak apa. Dia kaya. Dia tinggal kekayaan dia untuk Islam. Sehinggalah akhir hidup dia, kayak nak kapan pun tak ada. Ni, Abdul Rahman bin Auf, bila tengok makanan hebat ni, makanan istimewa ni, dia teringat benda ni. Dia kata, aku ni siapa nak makan makanan yang sehebat ini? Orang yang lebih hebat pada aku pun, akhirnya waktu meninggal, kain nak kapan tak ada, melainkan sehelai burdah. Wa qutila Hamzah aw rajul akhar khairun minni. Macam itulah Hamzah, pak penakan Nabi, dan juga ada ramai lagi orang lain yang mereka ini semua pun hebat-hebat. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Sopa juga dengan depa ni pun, walaupun depa hebat di atas dunia, tiba-tiba akhir hidup depa macam tu punya susah. Nak cari kain kapan, nak buat kapan mayat sendiri pun tidak ada, melainkan sehelai burdah. Dia kata, laqad khashitu an yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Dia kata, aku takut kalau segala nikmat yang ada di depan aku lah ni, Allah segerakan nikmat ini kepada aku, sehingga kan akhirat tidak ada lagi nikmat untuk aku. Itu dia. Dia takut ni ada macam-macam depan dia ni, dia takut Allah menyegerakan balasan dekat dia. Atas dunia dia dapat senang, akhirat tidak ada senang. Dia takut yang tu. Summa ja'ala yabki. Menangis dia lepas dia kata tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hebat yang dikatakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita baca cerita mereka ni, kalau kita tak boleh pi tara tu, kita mencintai orang yang boleh ikut jalan tu pun sudah cukup baik bagi kita semua. Kita tak boleh pi. Kita tak boleh pi tara yang mereka ni boleh buat. Kita sayang kepada orang yang boleh pi pun dah cukup baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita guna tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 207. Muka surat 207. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, muka surat 207, bawah sekali. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bahawa segala mereka yang takut akan Tuhan mereka itu dengan ghaib daripada mata manusia. Yakni taat mereka itu akan Allah pada ketika sunyi daripada manusia. Ni, ayat ni nak beritahu apa? Nak beritahu dekat kita, orang-orang yang takut Allah. Takut Allah ni bila? Takut walaupun dia duduk seorang belakang mata orang, dia tetap takut pada Allah. Pasal apa ayat ni kata lagu ni, tuan-tuan? Pasal kebanyakan manusia, dia tunjuk takut pada Allah depan orang. Depan orang tunjuk baik, depan orang tunjuk warak, depan orang tunjuk beragama, depan orang tunjuk akhlak mulia, depan orang. Bila belakang orang, dia sudah jadi orang lain. Maka Allah buat main ayat ni, dia bagi tahu benda ni sebagai ingatan kepada semua kita. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut Allah walaupun tak ada orang, dia tetap takut Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuhan kata bagi mereka itu ampunan daripada Allah dan pahala besar, iaitu syurga. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ikhlas. Bagi orang yang boleh ikhlas di atas dunia ni, boleh ikhlas, boleh buat benda kerana Allah. Bukan mudah.
Bukan satu benda mudah, bukan satu benda senang. Siapa boleh buat? Maknanya dia boleh bagi ikhlas diri dia ni. Dia buat apa pun ikhlas. Tak ada nak cerita ke orang kebaikan dia buat. Tak ada nak berasa ujub, berasa besar diri, berasa hebat. Tak ada benda tu semua. Melainkan yang ada dalam diri dia, rasa dia ni kekurangan dalam segala benda. Dia boleh main macam tu punya perasaan dalam diri dia. Dia ikhlas dengan Allah. Tersusah tuan-tuan. Sebab kita digatai satu perut ni kalau tak cerita benda baik kita buat. Digatai satu perut ni. Cakap suara rendah tapi dalam ni tinggi. Kata ustaz saya, alhamdulillah lah ustaz, saya lepas pada balik haji baru ni, alhamdulillah tiap-tiap malam boleh ada buat tahajud. Bunyi tu kira low gear. Bunyi tu gear 1, gear 2, gear 1, gear 2. Alhamdulillah ustaz, saya syukur banyak-banyak pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cakap ni. Sejak balik haji ni, alhamdulillah Ustaz. Tiap-tiap malam, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tiap-tiap malam tak miss lagi Ustaz. Dia kata, apa dia? Tahajud, alhamdulillah, tak nak miss. Kita pun kata, alhamdulillah. Allah yahfazuk. Kita kata dia, Allah pelihara insya-Allah. Yang pihak abang tu buat apa? Kalau sungguh boleh bangkit, boleh buat, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah, sujud menangis pasal Allah ubah hidup kita. Tak payahlah pergi doa abang ke orang. Pasal bila abang ni dalam tasawuf dia kata apa? Sum'ah. Daripada perkataan kan kita duk belajar sifat 20 kan. Di antara sifat Allah dia kata apa? Sama. Dengar. Daripada perkataan tu, sum'ah. Maksudnya apa? Suka cakap bagi orang dengar. Kata kita ni babi. Sum'ah. Bila kita sum'ah, dia main ujub. Bila kita sum'ah, kita cerita bagi orang dengar, dia main ujub. Dia jadi biskut Mary kembar. Jadi, ini semua dia panggil mazmumah. Dia panggil sifat keji yang merosakkan amalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dekat kita dalam ayat 12 surah Al-Mulk. Tuhan kata apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut Tuhan ni walaupun dalam keadaan ghaib, tidak ada orang dengan dia, dia tetap takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi depa ini maghfirah, keampunan Allah. Tuhan tahu ini orang baik. Tuhan tahu ini orang hatinya suci. Tuhan tahu ini orang wajar diberi ganjaran yang setimpal kepada dia. Maka ganjaran yang lebih besar daripada keampunan tidak ada. Ganjaran paling besar ialah janji keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajrun kabir. Dan janji di hari akhirat syurga. Firman Allah, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bizati sudur. Dan perlahan olehmu wahai manusia akan perkataan kamu, ataupun jaharkan olehmu dengan perkataan kamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala amat mengetahui dengan barang dalam hati. Itu dia. Tuan abang kata benda tu hang i'lan bagi orang tahu ke? Hang tak i'lan, hang simpan dekat hang ke? Tuhan tahu. Tak payahlah kita canang-canangkan kebaikan kita. Tak payahlah kita cerita-ceritakan kebaikan kita. Tak payah kita war-warkan kebaikan kita. Kita buat lagu mana pun Tuhan tahu. Kita habang pun Tuhan tahu. Kita tak habang pun Tuhan tahu. Maka lebih baik tak usah habang. Macam zikir lah. Zikir ni satu benda yang disuruh buat cara tidak bising. Pasal apa? Pasal bising itu mengganggu. Bising itu mengganggu. Tuan-tuan kalau pergi haji, tuan-tuan, Allahu Akbar. Di Padang Arafah ni duk lawan pederai suara. Kemah ni kemah tabung haji. Kemah ni kemah apa nama package. Kemah ni sini ada satu tekong, sini ada satu tekong, sini ada satu tekong. Masing-masing nak tunjuk champion. Tekong kemah ni dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita gegarkan bumi Arafah. Oi. Jangan macam tu. Tidak pernah diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam benar macam tu. Kita duduk di bumi Arafah itu, bumi untuk nak membentuk kita tawaduk.
Duk sengak-sengak buka Quran baca. Duk sengak-sengak habis baca Quran angkat tangan doa. Duk sengak-sengak dah letih baca Quran saja tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau nak buat lagu pun habuan seorang kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah seorang kita. Tak payah ada seorang duk penderah seorang sana lawan penderah seorang dia menghilangkan khusyuk. Dia menghilangkan zat kepada ibadah itu ialah khusyuk. Khusyuk itu hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dibincang dalam muzakarah haji dan sebagainya, tapi tak jadi. Bila sampai di Arafah, dia jadi lagu tu juga. Dibincangkan. Selain daripada kita menghormati sesama jiran, kita pergi dengan tabung haji travel. Sebelah kita dia pergi dengan apa package. Kita hormat dia, dia hormat kita. Kita tak buat bising ganggu dia, dia tak buat bising ganggu kita. Alangkah harmoninya ibadat di Arafah itu. Sama kita duduk di taman kita ni, kita dengar radio, dengar, jangan deras sangat. Walaupun yang kita dengar tu ceramah agama, jangan pasang sampai orang sebelah sakit hati. Baik kita nak dakwah dekat dia, dia benci kat kita. Approach kita dalam berdakwah itu mesti dilihat semula, jangan kerana kita Islam terfitnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat ni Tuhan bagi tahu hang pederah ke, hang pelan ke, Allah Subhanahu wa taala innahu alimun bidzati sudur. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha tahu apa yang ada dalam hati hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab turun ini ayat, dia kata bahawa kafir musyrikin berkata setengah kepada setengah, sembunyi percakapan kamu itu, nescaya terdengar oleh Tuhan Muhammad. Ayat tu turun pasal apa? Pasal kafir sama kafir ni, bila mereka merancang konspirasi. Bila mereka merancang satu pakatan jahat, nak buat Nabi, nak buat sahabat-sahabat yang ikut Nabi, ada seorang semangat marah dekat orang Islam lebih ni, dia cakap deras sikit. Kawan seorang lagi kata, hey, jangan deras, jangan. Sekali lagi Tuhan Muhammad dengar. Allah turun ayat ni. Allah kata, tak gaduh deras. Hampa kalau bercakap benda jahat, pelan pun Tuhan dengar. Lagu mana pun Tuhan tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah ketahui oleh Tuhan yang menjadi akan percakapan kamu itu sir dan jahat. Sir maksudnya rahsia, pelan. Jahar maksudnya deras, bercakap deras. Tuhan kata, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah tahu oleh Tuhan yang menjadikan percakapan kamu itu sir dan jahar. Awat, maksudnya awat. Allah tak tahu ke kalau hampa cakap pelan, cakap deras. Cakap deras saja Tuhan tahu, cakap pelan Tuhan tak tahu. Awat Tuhan macam tu ke? Tuhan tanya dalam ayat ni. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Tuhan yang amat kasih sayang akan hamba-Nya, lagi amat tahu dengan percakapan dan perbuatan mereka. Tuhan ni bukan gaduh cakap pelan. Teringat, Tuhan tahu dah. Teringat. Baru teringat. Tuhan tahu dah. Dia ni ingat benda baik, dia ni ingat benda tak baik. Begitu. Firman Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu bumi itu menurut bagi kehendak kamu. Dzul, zal kecil dengan lam, makna dia hina. Dalam ayat dia kata huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula, dan dialah Allah Tuhan yang menjadikan bumi hak kita duk pijak ni hina. Maksudnya bumi ni jadi hina, maksudnya apa? Bumi ni ikut kita nak buat apa ke dia, dia tak lawan kita. Kita rasa macam cemuih dah duk tengok padang bola tadi ni. Kita kata kita tukar buat swimming pool. Pi kapai korek nak buat swimming pool, bumi tak boleh buat apa, korek. Kita kata di padang bola tak ada satu faedah, kita buh kebun raya. Bumi dihina oleh Allah, dia turut kehendak manusia. Pi cangkui tanam pokok durian. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah Tuhan yang menjadikan bumi ini
hina dengan manusia. Pasal apa hina? Pasal dia dengar aja, dia patuh aja, dia turut saja kehendak kita. Yakni menurut dia bagi kehendak manusia. Sama ada manusia nak jadikan bumi itu kampung, jadi kampung dia. Manusia nak jadikan bumi itu bendang, jadi bendang ia. Ini dalam kitab tulis. Manusia nak jadikan bumi itu dusun, maka jadi dusun ia. Manusia nak jadikan bumi itu jalan, jadi jalan dia. Nak buat lebuh raya mana baru ni? Pakat duk hantar dalam WhatsApp tak kira. Jumpa jenazah tak apa. Mana? Di Johor, Segamat. Kan? Tanah kubur nak dijadikan lebuh raya ke apa ke? Kan? Bumi itu dihina oleh Allah. Dia surrender dengan kehendak manusia. InsyaAllah sikit masa akan jadi lebuh raya. Masalahnya tempat tu, kejadian itu bukan kejadian pertama kali. Daripada zaman Nabi lagi dah. Daripada zaman Nabi, jumpa mayat tidak reput ini biasa. Dan kita tengok dalam sebuah hadis yang kontroversi. Pasal ada yang ulama kata hadis itu marfu', ada ulama kata hadis itu mungkar, ada ulama kata hadis itu gharib. Kalau gharib itu dhaif, kalau mungkar itu berat lagi. Tapi itu hadisnya. Tuan-tuan biasa dengar ustaz-ustaz tu baca hadis yang kontroversi. Dia kata daripada Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu an abihi an jaddih qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana qalu al malaikah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. Itu hadis dia cukup popular. Ramai ustaz suka duk bawa dalam ceramah. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada tok wan dia. Kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana. Satu hari Nabi duduk depan sahabat, Nabi kata aku nak tanya hampa, agak-agak hampa, siapakah di kalangan makhluk Allah manusia ni yang hebat iman mereka? Agak-agak hampa lah, ada kalangan manusia ada ramai ni yang iman mereka ini dikagumi, hebat. Siapa? Qalu, jawab sahabat-sahabat, al-malaikah. Daripada malaikat lah. Sebab malaikat ni kerja dia ibadat aja. Tidak buat maksiat, tak buat benda dosa. Ibadat semata-mata. Hebat iman malaikat ini. Iman malaikat ini, iman para malaikat Allah ini, daripada ni yazid wala yanqus. Duk tambah ya, tak pernah kurang. Qala Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. Nabi kata biasalah kalau malaikat iman mereka hebat. Pasal apa? Pasal malaikat ini wahyu turun dekat mereka. Wahyu Allah nak buat mai dekat Nabi ni, malaikat dulu ambil baru buat mai dekat Nabi. Jadi kalau malaikat beriman biasalah. Nabi kata. Qalu, sahabat kata, fanahnu. Kalau macam tu, kamilah orang yang iman hebat. Malaikat kata. Ini apa sahabat kata. Kalau macam tu, kalau malaikat pun tak hebat, kamilah hebat. Pasal apa? Daripada kalangan manusia, hak ada ramai-ramai ini, apabila Tuan bawa mai Islam, ramai tak mau terima, kami terima. Maka kami hebat. Iman kami hebat. Fanahnu. Sahabat kata, kalau macam tu, kamilah orang yang iman hebat. Qala Nabi SAW. Nabi kata, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. Nabi kata, nak heran apa? Kalau sekiranya hampa mempunyai iman yang hebat. Pasal aku duk ada dengan hampa. Aku duk ada. Bila bercakap tentang Islam, hampa nampak aku. Wahyu turun dekat aku. Aku habang dekat hampa. Hampa nak belajar Islam, hampa tengok aku aja.
Kalau hampa jadi orang yang beriman, biasa. Nabi kata. Nabi kata, ala inna a'jabal khalqi ilayya imana qawmun ya'tuna min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Nabi kata orang yang iman hebat itu ialah mereka adalah satu kaum yang lah tak ada lagi. Mereka akan main lepas zaman kita esok ni. Mereka main esok ni, mereka hidup esok ni, mereka Nabi pun mereka tak pernah tengok. Yang ada depan mereka ni suhufan, Quran saja yang ada di depan mereka. Yu'minuna bima fiha. Tapi mereka boleh beriman dengan isi kandungan Quran. Mereka ni hebat, Nabi kata. Maksudnya apa dia? Kita ni. Kita ni, Nabi tak pernah kita tengok Nabi ni. Kita cuma ada rezeki sampai di bumi Madinah, kita pergi berdiri di depan makam Nabi, kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya mata turun dekat. Dekat tu ya. Kita tak boleh, kita tak pernah tengok Nabi, tidak pernah mendengar direct suara Nabi, tak pernah. Yang kita ada ni apa dia? Kita sampai di Madinah, kita tahu dalam tu ada makam Nabi, kekasih Allah, pemimpin kita. Takat tu yang kita tahu, kita boleh bagi salam dekat dia. Lepas itu kita pergi buka Quran, kita baca Quran, kita fahami Quran, kita beriman dengan Quran. Nabi kata, ini orang hebat. Nabi kata. Hadis ini bertujuan untuk nak menceritakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang hidup pada zaman Nabi sudah tidak ada. Tidak ada Nabi, yang ada hanya Quran dan hadis Nabi. Mereka baca dan mereka boleh beriman dengan apa yang mereka baca. Mereka boleh percaya ayat Quran tu. Mereka boleh percaya hadis Nabi tu. Ini orang hebat, Nabi kata. Hadis ni cukup power, tuan-tuan. Ustaz suka bawa hadis ni. Cuma masalahnya ialah hadis ni kontroversi. Abu Hatim, salah seorang daripada ulama hadis yang terkenal. Abu Hatim, dia kata mungkarul hadis. Hadis ini hadis yang mungkar, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita bagaimana Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kita. Tunduk kepada perintah kita. Maka balik kepada hadis tadi, bila Nabi kata orang yang hebat itu ialah apa? Orang yang hebat itu ialah orang yang tak ada apa-apa dekat mereka, tapi mereka boleh beriman dengan apa yang mereka baca. Mereka beriman sungguh-sungguh dengan dia. Nah, orang yang hebat ini ialah apa? Orang yang hidup pada zaman Nabi SAW juga, mereka itu hebat. Kalau kita tengoklah hadis cerita tentang mayat tidak reput ni, di antaranya siapa dia? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bapa dia yang kata Abdullah tu, bila hari perang Uhud, esok nak perang, malam ni dia panggil Jabir, anak dia. Dia kata dekat Jabir, dia kata, anak, dia kata, ayah rasa ayah akan jadi orang yang mula-mula sekali gugur syahid di dalam perang esok. Abdullah ni kata dekat anak dia Jabir, wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kalau jadi macam yang bapa kata, maknanya bapa akan syahid, akan gugur syahid dalam perang Uhud esok. Bapa nak pesan dekat kamu satu, bapa tidak tinggal apa untuk kamu, melainkan yang bapa tinggal adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Bapa tak tinggal apa? Duit ringgit tak ada, apa tak ada, bapa tinggal Nabi dekat kamu. Pasal apa? Kerana Nabi itulah a'azza alayya minka. Nabi itulah orang yang paling mulia bagi bapa daripada kamu. Bapa tak ada tinggal apa? Bapa tinggal Nabi untuk kamu. Macam mana bapa jaga Nabi, kamu jaga Nabi. Pesan bapa dia kepada Jabir ini. Fa inna alayya dainan. Abdullah, bapa kepada Jabir ni, dia kata pula, bapa mati, kalau bapa mati sungguh esok, bapa ada hutang. Dain, hutang. Bapa ada hutang. Faqdi, tolong bayar hutang itu. Dan tengok orang dulu-dulu macam mana, mereka dengan hutang ni, mereka takut sungguh. Mereka takut sungguh.
pesan dekat anak ni, tolong bayar hutang bapa. Wastausi bi akhawatika khairah. Bapa tinggal adik-adik perempuan. Kalau kita baca cerita tentang Jabir bin Abdullah ni, dia adik-beradik perempuan semua. Laki-laki dia seorang aja. Pak dia kata, bapa berwasiat kepada kamu, tolonglah dengan adik-adik perempuan kamu ini, kamu buat baik-baik kepada mereka. Orang perempuan ni, mereka ni very fragile. Orang putih kata. Fragile ni maksudnya mudah pecah. Kalau kita tengok lori duk hantar barang, kurier tu kan, kotak tu dia tulis fragile. Maksud dia apa? Ni barang mudah pecah. Kok biji jangguih dalam tu. Kan? Fragile dia tulis. Dia buh gambar gelas apa pula lagi. Orang perempuan ini Nabi sifatkan dalam hadis dia sebagai fragile. Depa ni macam gelas, macam botol. Mudah pecah. Habis-habis tak ada sumbin. Kena jaga depa ni. Cengeng sangat pun tak boleh, lepas sangat pun tak boleh. Tu dia nak main kat tengah tu. Jabir dipesan oleh bapa dia. Bapa tinggal dekat kamu, adik-beradik perempuan ramai. Tolong jaga mereka baik-baik. Fa asbahna fa kana awwala qatil. Jabir kata, pagi esok perang mula. Bapa aku memang orang yang pertama syahid. Dia kata. Wa dufina ma'ahu akharu fi qabr. Nabi memerintahkan selepas selesai habis perang Uhud, Nabi perintah semua yang syahid itu tanam satu lubang. Macam kita hari ni lah, satu family naik kereta, bam kata accident, 6 orang tanam satu liang. Pasal apa tu? Pasal itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang jadi syuhada, mati syahid perang Uhud, Nabi suruh tanam satu lubang. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar. Jabir kata, aku ni pula jadi masalah. Lepas dah tanam semua ramai-ramai dan tu, salah seorang tu bapa dia, Abdullah tadi ni, dia balik ni tak senang duduk. Teringat rasa macam dia ni guilty. Dia rasa dia bersalah. Pasal apa? Pak dia ditanam dalam ramai-ramai tu. Dia tak boleh. Benda tu kacau dia. Benda tu mengganggu dia. Dia duk teringat. Dia rasa dia nak buat kelong bapak dia, tanam asin. Fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur. Dia kata lepas 6 bulan bapak dia dikebumikan. Dia pergi minta izin dekat Nabi. Dia korek balik kubur. Dia ambil balik bapak dia buat kelong. Faiza huwa kayaumi wada'tuh. Terkejut dia kata. Badan bapa saya seperti hari mula-mula dikebumikan dulu. Berapa lama dah? 6 bulan dah. Apa kata Jabir? Dia kata faiza huwa kayaumi wada'tuh. Keadaan bapa ni, badan dia, orang putih kata intact. Intact. I-N-T-A-C-T. Intact. Maksudnya utuh. Pegang ni muscle ada lagi. Keadaan dia masih intact. Masih utuh. Macam mana hari dikebumikan 6 bulan lepas. Ghaira uzunih. Malaikat sikit, dia kata di hujung telinga itu. Nampak macam ni sikit. Itu saja, dia kata keadaan bapa dia. Fenomena mayat dikebumikan, kemudiannya masih utuh. Satu benda yang tidak luar biasa. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Sampai zaman lah pun ada sahabat kita di Masjid Tikam Batu. Sungai Petani bagi tahu, Ustaz, kami Allah korek liang kubur kami ni. Tadi ada satu mayat, kata, korek liang nak simpan. Masya Allah, Ustaz. Elok. Intact. Semua elok. Meninggal dah berbelas tahun. Jadi generasi hak muda sikit ni pun tak apa nak kenal elok dah. Kawan ni tanya hak orang tua-tua yang masih ada. Siapa dia ni? Betul. Oh, guru Quran kampung. Guru Quran kampung. Orang dulu-dulu mengajar Quran. Mereka tak hafal Quran. Tapi budak-budak baca tak betul, mereka tahu. Maknanya, hafal.
Guru Quran kampung dulu, mereka tak ada lah Al-Hafiz apa semua di hujung, tak ada. Tapi duk mengajak orang baca Quran ni berbelas tahun dah. Sini baca, telinga ni dengar semua ni, dia tak ni, tak kena tahun ni, tak kena tahun ni. Dia hafal dan dalam masa serentak dia boleh dengar lain-lain surah, lain-lain ayat baca tu. Kadang-kadang hebat mereka tu di situ. Bahkan lebih hebat daripada ni apa dia tuan-tuan? Ikhlas. Hari ni kita mengajak Quran juga, tapi sebulan RM30. Saya bukan nak kata orang yang buat kelas Quran, charge duit ni salah, bukan. Cuma nak habaknya beza lah dengan dulu. Beza tu. Jangan, don't take me wrong. Jangan salah faham. Bukan saya tidak ada niat itu. Kan? Nak habak kata orang dulu tu. Tak pernah minta duit. Orang kampung dia, anak ni 7 orang, 7 mengaji kat guru tu. Habis-habis pun pergi hantar kain batik, pergi hantar kain belekat. Ikhlas mereka ni, tak pernah tanya. Bapa hang bayar duit kada, tak bayar berapa duit, tak pernah tanya. Lebih kurangnya kalau kita nak kata, lillahi ta'ala. Maka tidak heran mereka ni, Allah ganjarkan dalam rupa itu. Berbelah tahun Ustaz. Masjid Ikan Batu kata, Allahu Akbar Ustaz, elok. Bau cendana ni, duk bau lagi. Di Masjid Jelutong, Penang, sahabat kita duk kerja kuat liang ni, kuliah kita, serupa juga. Itu nak tunjuk yang kata batu nisan naik cahaya tu lah. Kan? Lepas habis kuliah nak pergi tunjuk yang tu, pergi suruh saya tengok pun semua tak apalah, bab tu tolak pergi tepi. Masa nak balik ni, dia kata, Ustaz ni saja nak beritahu, ni tang ni ada simpan satu orang. Dia kata, berapa hari lepas? Ni Ustaz, ni hak sebelah ni Ustaz. Awak badan dia elok Oh, siapa yang korek? Sahabat kita kata saya. Jadi tu saya elok korek pergi berjumpa. Dia dah kerja korek ni pun dah bertahun dah. Dan dia tahu tahun tu tak pernah usik pun dah bertahun dah. So, elok sikit, korek sebelah lagi. Tanya, orang lama dalam kampung, guru Quran juga. Guru Quran juga. Empangan beris dekat Sik. Bila nak buat empangan, ada melibatkan kubur. Pindah juga. Jumpa juga. Guru Quran juga. Beza orang dulu dengan Quran. Dengan orang hari ini dengan Quran. Hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenar perkara itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam kes Jabir bin Abdullah ni pun bapak dia berserupa. Bila dia tak boleh tidur, dia duduk teringat, dia rasa macam tak selesa bapak dia ditanam ramai-ramai itu, dia minta izin dekat Nabi. Nabi benarkan, dia pergi korek, ambil bapak dia. Berdalilkan kepada beberapa nas termasuk hadis ini, boleh dipindahkan kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala, dia lama-lama sekali dia tunjuk satu tanda kekuasaan dia tunjuk satu luar biasa. Habuan nak jadi i'tibar kepada orang yang nak ambil i'tibar. Sebab dalam Quran dia kata apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Dalam ayat lain dia kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar wahai orang yang mempunyai akal boleh fikir. Ambillah i'tibar wahai orang yang ada mata boleh melihat. Kita hari ni benda tu Allah bagi jadi, lama-lama sekali bagi jadi. Keluar dalam berita, keluar dalam newspaper, disebarkan dengan media sosial hari ni, WhatsApp duk jalan dan sebagainya. Jangan dapat saja i'tibar tu nak kena ambil. Dia ni must be something special yang dia buat masa hidup. Mesti ada satu benda special dia buat. Nak abangnya apa? Kita cubalah jadi diri kita orang yang special. Dan tu dia nak ambil yang tu. Bukan habuan bercakap saja, tapi habuan kita pun nak supaya kita jadi orang baik masa duduk di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Maka demikianlah Tuhan kata huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, dan dialah Tuhan, dialah Allah Tuhan yang telah menjadikan bagi kamu akan bumi itu hina menurut bagi kehendak kamu. Kamu nak jadikan kampung maka jadi kampung ia. Kamu nak jadikan bendang maka jadi bendang ia. Kamu nak jadikan dusun maka jadi dusun dia. Kamu nak jadikan jalan jadi jalanlah bumi itu. Dan kamu nak jadikan buyung, buyung dia tulis di sini. Allah tak pakai dah buyung. Kecuali kola kangsa. Dia buat lagi buyung dengan apa, labu. Kan simpan air. Itu buat daripada apa? Daripada tanah. Tanah tu apa? Tanah tu bumi lah. Duk betul-betul jadi tanah, tetapi jadi buyung. Duk betul-betul jadi tanah, tengok-tengok jadi labu. Tu di kola kangsa tu bukan takat labu kita boleh beli. Labu dia buat satu replika besar. Labu tu pun berasal daripada tanah. Bahkan Piramli sampai jadikan labu labi. Itu tak ada kena mengenal lah, itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi demikian Allah hinakan bumi, tanah itu. Kalau dia nak jadi jalan, jadi jalan. Kalau manusia nak buat tanah tu jadi buyung, jadi buyung. Kalau manusia nak buat tanah jadi periuk, maka jadi periuk. Kalau manusia nak buat tanah jadi rumah, maka jadi rumah. Dia kata. Dan begitulah seterusnya. Dapat diperbuat dengan bumi itu, iaitu yang dikatakan bumi itu ialah tanah ataupun batu. Dia kata. Begitu. Firman Allah, famshu fi manakibiha. Maka berjalan olehmu pada segala pihak. Tuhan kata apa? Aku jadikan bumi terampak luas ni, selain daripada hampa boleh buat bumi itu bagi jadi macam-macam benda, berjalanlah di atas muka bumi ini. Pergi berjalan. Simpan duit sikit-sikit. Kita orang Islam korang benda ni. Korang bukan Islam. Mereka beramal dengan ayat ni. Famshu fi manakibiha. Pilah berjalan ke seluruh corok rantau bumi. Orang bukan Islam. Orang Cina misalnya. Oi tuan-tuan. Kerja tukang kebun aja. Kerja. Hari tua dia jalan. Tahu ke? Mana? Lama tak nampak? Wah, pi Shanghai. Tahu ke? Lama tak nampak mana pi? Australia. Tahu ke? Lama tak nampak mana pi? Anak bawa pi London. Anak bawa pi London. Dia pun berjalan, tuan-tuan. Kita kena berjalan. Berjalan bukan apa? Nak mengambil iktibar daripada negara yang kita pi. Kan dalam kes saya ada baca 2-3 tempat dah. Baitul Maqdis. Nabi kata apa? Nabi kata bang siapa yang niat dalam hati. Satu hari nak pijak juga bumi Baitul Maqdis ni dengan niat nak semayang di situ. Nabi kata, ganjaran yang dia akan dapat kayaumi waladathu ummu. Dia akan dibersihkan daripada dosa, jadi macam orang yang baru beranak pada perut mak. Simpan dalam hati. Mekah Madinah tu satu. Ni lagi satu. Ni lagi satu. Siapa yang pergi sana bukan dengan niat nak ambil gambar. Boleh tak ambil gambar? Boleh. Tapi pasang niat tu. Nak pergi ni pasal apa? Pasal aku nak semayang 2 rakaat di Masjidil Aqsa ni. Masjid yang dibina oleh 2 beranak. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Aku nak sampai di sana. Aku nak semayang 2 rakaat. Kalau siapa yang pasang niat macam tu dan dia sampai di sana dan dia semayang di Masjidil Aqsa itu 2 rakaat. Nabi kata, ganjaran dia, Allah janji. Dia akan bersih daripada dosa seperti mana dia baru keluar daripada perut mak dia. Tuan-tuan, jangan lepas. Peluang-peluang yang disebut oleh Nabi SAW adalah hadis dia. Demi hadis lain, Nabi kata apa pula? Kalau sekiranya hampa tak boleh nak pergi ke Masjidil Aqsa ni, tak boleh nak pergi atas sebab-sebab tertentu. Tak ada rezeki misalnya, tak ada masa untuk nak pergi dan sebagainya. Ada rezeki, ada masa, ada duit nak pergi. Israel tak bagi masuk misalnya. Dia tak boleh nak pergi. Nabi kata apa? Kirimkan minyak kepada orang yang dapat pergi. Supaya minyak itu dapat digunakan untuk nak menyalakan lampu di Masjidil Aqsa itu. Kita tak boleh pergi. Ada orang nak pergi. Kirim something untuk menerangi Masjidil Aqsa itu. Kiblat pertama, tuan-tuan.
bersebab musababkan kepada Nabi bila hijrah ke Madinah, duk kena semayang lagi berapa belas bulan, duk menghadap ke Masjidil Aqsa, sedangkan hati Nabi ni duk teringat Mekah. Sebab Mekah itu tanah tumpah darah Nabi. Jadi walaupun duk menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi hati Nabi itu duk mengharapkan, ya Allah, kalaulah boleh ubahlah kiblat ni ke Masjidil Haram. Tuhan tahu Nabi nak benda tu dalam hati. Nabi tak pernah bercakap, Tuhan tahu. Tuhan kata, fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, aku tahu hati hang duk ada di Mekah. Menghadaplah ke Masjidil Haram. Nampak? Kalau tidak, Masjidil Aqsa itulah kiblatnya. Istimewa dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, famshu fi manakibiha. Maka pilah berjalan olehmu pada segenap pihak bumi ini. Wa kulu min rizqih, dan makanlah olehmu daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang dijadi bagi kamu di atas muka bumi ini. Atas muka bumi ini Tuhan buat apa? Janji benda tu halal, makanlah, Tuhan kata. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, yakni kepada Allah jua berhambur kamu keluar daripada kubur kamu. Kita ni tuan-tuan tak usah kata apalah. Tak apa, bila hantar satu WhatsApp ni pun satu syok juga ada. Selain daripada boleh menyebarkan fitnah dengan cepat, dia juga sebenarnya adalah satu saluran informasi. Kan tadi kami nak cerita, nak main duduk bincang benda ni lah. Tiap cerita, duduk bincang benda ni. Apa juga benda Tuhan buat atas dunia ni, atas kita guna je. Kita guna baik, baiklah jadinya. Kita guna tak baik, jadi tak baik. Orang pergi reka buat ubat batuk. Ubat batuk tu untuk apa? Untuk nak mengubati orang yang batuk. Tapi ada kawan pergi beli sampai 5 botol, balik duk langgar. Dia nak jadi ghalit. Dia menyalahgunakan ubat batuk. Ubat batuk tu tak salah apa. Syekh ni yang buat bagi salah. Dadah, drug ni. Bukan tak bagus. Drug ni mesti ada kandungan drug di dalam apa ubat sekalipun. Tapi ada orang pergi ambil drug tu saja makan. Maka drug sudah jadi tak baik. Bukan drug tu tak baik. Bukan dadah tu tak baik. Tak baik ni puak penagih ni. Hak duk curi apa besi-besi kat jalan ni. Teknologi yang kita ada hari ini, dengan telefon, smartphone yang ada hari ini, kita boleh buat WhatsApp. Kita boleh buat WhatsApp group. Kalau digunakan grup itu dengan baik, baiklah jadinya. Saya keluarga saya sendiri ada WhatsApp group. Grup anak-anak ada satu, grup anak cucu ada satu. Ada benda kita nak sembang tentang benda agak confidential di kalangan anak-anak saja. Kita keluar dalam WhatsApp group anak-anak. Tapi kalau benda tu agak kita boleh hebahkan ke peringkat cucu, kita keluar dalam grup cucu. So kita kena pandai lah nak guna. Kita ada grup kuliah. Bila kita keluar jadual kuliah, kita lepas dalam WhatsApp group, semua orang dapat. Free pula lagi. Kan? Benda ni kalau diguna dengan baik-baik, tapi kita ni tak guna ke arah tu, kita guna nak fitnah orang. Pergi bubuh benda-benda, lagi benda tu sensasi, lagi cepat forward. Masya Allah. Betul tak tahu, janji benda ni mau tolak cepat-cepat. Bayangkan seorang dapat, bayangkan 10 orang dapat, bayangkan benda tu beranak sampai berapa ribu orang dapat. Kalau satu dosa kita tolak benda fitnah, 1000 dosa kita dapat. Within second aja. Apa benda pun, guna dengan baik. Ni sahabat kita duk buat live streaming ni. Ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita duk di Korea Selatan, duk tengoklah ni. Hasil daripada usaha sahabat kita. Mereka duduk di Korea Selatan. Mereka boleh tengok hari ni. Student kita duduk ada di Mesir. Mereka boleh ikuti lah ni. Pelajar kita duduk ada di United Kingdom. Mereka boleh tengok ni lah ni. Dan lah ni mereka kata apa? Tu Ustaz duduk abang kita. Ini teknologi. Ini teknologi. Kalau dimanfaatkan dengan cara yang baik, pahala tuan-tuan. Yang kata abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan ni banyak duk ada. Kita nak guna ke tak mau guna? Yang tu aja. Keburukan ada sikit. Tak banyak, sikit. Keburukan dia apa? Orang tak main masjid. Dia duduk di rumah duduk tengok gitu ya. Kita orang tak pergi ke malam ni. Dia kata pergi ramai dengan duduk lenguh kaki apa. Duduk di rumah dia makan kacang tengok. Itu sikit keburukan. Tapi berbanding dengan kebaikan yang banyak, benda ni baik.
Dia duduk di rumah, dia boleh melunjak, dia boleh apa lenguh bangkit pergi dapur bancuh kopi, mai sambung balik kacang sepat duduk jalan apa duduk tengok apa semua, dia tak dapat pahala i'tikaf. Dia tak dapat pahala i'tikaf. Dia dapat ilmu tapi dia tak dapat pahala i'tikaf. Sikit rugi bagi dia. Tapi bagi orang jauh yang nak sampai susah, benda ni sangat baik. Pasal apa? Banyak membantu mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata apa? Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah jua berambung kamu keluar daripada kubur kamu. Tu nak abang apa? Dalam WhatsApp ni daripada buat. Dia ni pakai baju suit, baju coat dengan necktie dengan apa steady. Total daripada ujung kepala sampai ujung kaki pakaian dia RM5,600. Dia ni pakai baju kemeja dengan tie saja, tak ada suit, tak ada baju coat, tak ada apa-apa. Total pakaian dia RM250. Dia ni lagu duk main t-shirt tangan pendek, seluar apa ringkas-ringkas aja, total baru RM90. Dia ni tengok kain pelikat dengan baju pesak selai. Baju pesak pun pergi beli hak ready made punya. Total ketayak pun orang bagi balik umrah bagi kadar selai. total tengok baru duk main RM45. Tapi dia kata apa? Last sekali masuk kubur kain kapan sama aja. Dia kata, oi, kita dengar puncak juga. Kan? Ni hak tadi suit sampai RM6,500 apa-apa semua. Dengan kawan hak pakai RM45 ni kan. Campur ni semua sekali. Hari mati, kain kapan biasa saja. Dia nak apa ni? Wa ilaihin nusyur. Last sekali kita balik kepada Allah. Daripada Allah lah kita pakat bangkit ramai-ramai apabila sangkakala ditiup. Masa tu dia jadi sama balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Tuhan kata, adakah kamu rasa aman dengan Tuhan kamu? Maknanya kamu tak takut dengan Tuhan yang pada langit kekuasaan dan kudratnya itu. Nih, Tuhan saja. Dia gerak kita daripada tidur. Tuhan kata, hang ni duduk dalam comfort zone. Orang lah sebut betul. Comfort zone. Duduk dalam zon selesa. Kita rasa kita Malaysia negara aman. Rasa selesa. Keselesaan ataupun comfort yang ada kat kita ni menyebabkan kita lupa segala-gala. Maka Tuhan kejut kita. Tuhan kata, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Tuhan kata, hampa ni semua rasa aman, berasa selesa, berasa tak takut kepada Tuhan. Tuhan yang pusat pemerintahannya fis samai. Tuhan kita ni, dia punya pusat pemerintahannya, ayat ni kata, fis sama. Di tempat yang tinggi. An yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Adakah kamu rasa aman dengan Tuhan sedangkan Tuhan itu boleh memasukkan kamu itu ke dalam bumi seperti mana Tuhan biasa memasukkan korun ke dalam bumi? Tak ada berasa selesa. Dah berasa macam okey dah. Aku ni takatlah semayang 5 waktu, jaga elok. Kuliah pun sebulan sekali duk pergi dengar. Sebulan sekali. Duk pergi dengar, rasa macam aku ni okey dah. Anak-anak pun nampak alright. Aku bagi makan minum, mereka pun cantik. Okey lah. Mereka pun menikah, hidup rumah tangga pun okey. Nampak. Ni hak perempuan pun nampak depan mata, nampak pakai tudung elok. Belakang tu mereka tanggung sendiri. Duk rasa okey. Ayat ni Tuhan kata apa? Adakah hampa rasa okey dah semua? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memerintah fis sama, yang memerintah dari langit. Tuhan itu boleh menenggelamkan hampa di dalam bumi. Seperti mana Tuhan pernah bertindak ke atas Qarun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa banyak umat dulu yang kena macam-macam. Kaum Nabi Lut dengan kaum Ad. Mereka kena apa? Hasibah. Hujan batu kerikil api dari neraka. Tentera Abraha pun serupa. Kena hasibah. Dia luruh main batu besar-besar kacang pui.
Dan di batu itu dalam Quran kata batu musawwamah, batu yang ditulis nama. Kalau yang nak kena timpa dengan batu tu, nama dia A, di batu tu tulis A. Batu tu turun memang kena A, dia tak kena orang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila main masa dia nak ambil tindakan ke atas orang yang derhaka dia, tindakan dia sangat spesifik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak take action kepada orang yang lawan dia, tindakan yang dia ambil ni sangat tepat. Sehingga kan batu yang kata hasibah, batu kerikil daripada api neraka ni, dia tu tulis nama dah. Siapa yang dia nak timpa ni. Dan dia memang kena orang tu. Tindakan Tuhan ini maha tepat. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Abu Rughal? Kita dah baca dah dalam tafsir di mana dulu ni. Abu Rughal. Dia ni kuat menentang. Pada hari diturunkan azab kepada kaum dia, dia tak ada. Abu Rughal ni tak ada. Dia keluar daripada kampung dia. Bila dia balik, dia masuk sahaja sempadan kampung dia, tiba-tiba pam kata kena. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW duduk berjalan dengan sahabat sampai di tempat tu. Nabi kata, hampa tahu tak kubur siapa ada di sini? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata di sini ditanam Abu Rughal. Dia bukan umat Nabi Muhammad. Dia umat Nabi apa dulu ni? Malaikat abang kat Nabi Muhammad abang kat sahabat-sahabat. Di sini Abu Rughal dikebumikan. Dia ni cerita dia apa? Dia menentang Nabi pada zaman dia. Masa balak turun mai dia tak ada di kampung. Tuhan tak lepas dia. Hari dia balik, dia masuk saja border kampung dia, dia kena. Nabi kata, korek kalau tak percaya. Bila korek, jumpa tongkat buat daripada mah. Itu adalah tongkat kegemaran Abu Rughal. Tongkat mah. Dia ni orang kaya, orang ada duit. Dia dengan tongkat mah dia bergaya bila berjalan. Nabi kata korek. Hampa akan jumpa tongkat dia. Dia dah repuk oleh habis dah. Tongkat dia ada. Di sini dikebumikan Abu Rughal. Tuan-tuan, nak habaknya apa? Allah jangan bagi dia marah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan bagi dia murka. Kalau dia murka, dia ambil tindakan, seorang pun dia tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaum Samud, umat Nabi Saleh, kena apa? Kena sayhah. Sayhah ni apa dia? Jerakah. Allah suruh Jibril main jerakah. Jerakah tu mati. Orang yang dengar ni. Qarun, kena apa? Telan bumi. Khasafna bihil ard. Kami suruh bumi telan dia. Qarun ini. Dengan harta meradak dia, kunci khazanah dia saja dibawa oleh berapa ekor unta. Allah suruh bumi telan. Bumi telan dia. Apa jadi dengan Fir'aun? Aghraqna. Kami karamkan Fir'aun. Fir'aun yang cukup hebat, cukup gedebel ni. Ditelan oleh Laut Merah. Ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah. Maka Allah sebut dalam ayat surah Al-Mulk yang kita duk baca ni, Tuhan kata apa? Dia kata, adakah hampa rasa aman? Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Adakah kamu rasa aman dengan Tuhan kamu? Kamu tak takut pada Tuhan kamu, sedangkan Tuhan kamu memerintah di langit bahawa Tuhan boleh memasukkan kamu ke dalam bumi seperti mana Tuhan sudah pun memasukkan Qarun ke dalam bumi. Maka tiba-tiba ia, yakni bumi itu bergerak-gerak naik ke atas dan telan Qarun di dalamnya. Bumi hak tadi ni kata dihina untuk manusia nak buat apa sahaja, bila Tuhan perintah dia, dia bangkit untuk bertindak. Tadi kami nak cerita dia duduk sembang pasal ribut. Allahu Akbar. Ribut ni sampai tak tahu nak buh nama lah. Dia main ribut Catherine, dia main ribut Sandy. Ni apa yang terbaru? Hayan. Apa? Dia duduk main ni, nama ribut ni. Nama apa pun bubuh, yang pentingnya dia turut perintah Allah. Allah kata dekat dia, hang pi negeri ni, dia main. Tuhan kata, hang pi negeri ni, dia pi.
Negeri yang biasanya terlindung daripada kena ribut. Kalau Tuhan kata kena, kena. Anytime, baik bumi, baik angin, baik api, baik ayam, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan perintah bumi suruh bertindak, bumi hak kita duk pijak dia hari-hari, tiba-tiba dia terbelah, dia telan kita. Angin hak kita duk cari dia hari-hari ni, hangat, buka pintu, buka tingkap nak cari angin. Hari yang Allah perintah dia suruh bertindak, bukan kata buka pintu, dengan bumbung-bumbung rumah dia angkat pergi. Api yang kita duk guna buat masak, makan, minum hari-hari ni, hari Allah perintah dia, hangus satu kawasan. Air yang kita duk minum, yang menjadi sumber hidup kita hari ini, sekali Allah perintah dia, dia jadi banjir besar. Laut tiba-tiba melimpah, dia langgang masuk. Macam mana kena di Medan, kena di apa, di Aceh, dia apa baru ni. Semua ni tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan derhaka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Ni yang kita kata tadi. Atau adakah kamu rasa aman, kamu rasa okey, kamu rasa selesa dengan Tuhan yang berada di langit, kekuasaannya itu, bahawa turun atas kamu akan anak batu daripada neraka. Hasiba. Adakah hampa duk rasa macam hujan batu kerikil daripada neraka ini hanya kena kepada orang dulu aja, kita tak mungkin kena? Adakah hampa rasa begitu selamat sampai macam tu? Jangan. Pasal apa? Pasal kalau Allah mau, akan jadi. Seperti mana yang diturunkan atas kaum Lut dan ashabul fil, Abrahah dulu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka lagi kamu ketahui ketika turun azab itu, betapa menakuti Rasul akan perkara yang sebenar itu. Bila dah kena, baru masa tu teringat, oh yang ni yang Quran duk cerita ni. Kena dah rupanya. Masa tu tidak berguna lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim, bulan 2 esok ni. Tak boleh, saya duk ingat apa habis malam ni. Tak boleh juga banyak nampak dia keras betul Taman Kerian ni. Lepas ni insya-Allah ayat 18 surah Al-Mulk kita akan sambung. Panjang umur, sihat tubuh badan, kita akan sambung ayat 18 surah Al-Mulk. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Tuhan nak cerita balik betapa umat-umat dahulu kala depa mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan apakah akibat yang akan menimpa umat yang mendustakan Allah itu. Insya-Allah kita akan tengok kemudian. Lepas ni bulan 12 cuti sekolah, jadi tak ada kuliah. Dan 1 dah. Second. Bulan 1 insya-Allah ada kot kuliah. So, saya nak pergi umrah hujung bulan 1. Jadi dan kot. No? Jadi kita akan baca sampai habis insya-Allah. Lepas tu dia akan main dekat kita surah Nun. Makkiyah. Surah Nun. Surah Nun ni kita akan tengok apa istimewa dia. Sehingga kan dalam khutbah pun kan, bila nak ending khutbah yang pertama tu, khatib biasanya akan baca Nun wal qalami wa ma yasturun. Dia petik. Kenapa surah itu selalu dipetik untuk nak tutup khutbah pertama? Kenapa di banyak tempat dia akan guna surah ni, awal surah ni untuk tutup? Kenapa? Kita akan tengok insya-Allah kalau panjang. Nah, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.